kita ajak pada seluruh rakyat istighfar. Yang mana pondan gatai nak jadi perempuan tu istighfar. Jumpa dia, tangkap dia, bo nak lokak semalam dua, bo kaunseling, suruh taubat. Hang punya paksai turun bala. Cakap pada orang kafir tu, taubat. Jangan duk gatai makan babi segala benda nak makan. Masa ni lah. Masa ni nak cakap kat mereka. Hampa duk makan arak ni, langgar orang merata ceruk ni. Stop arak. Tutup segala kelab malam, disco dut apa semua tutup. Pramugari hak duk pakai seksi atas kapal terbang ni tutup aurat. Lah ni orang tak naik dah kapal terbang, hampa nak buka apa hari? Masa ni lah tuan-tuan balik kepada Allah. Tengah Allah timpa musibah ni. Sebab bila datang musibah ni tuan-tuan, dia tak kenal bangsa, dia tak kenal agama, dia tak kenal orang, dia tak kenal hak sembahyang, dia tak kenal hak kaki karaoke, dia tak kenal kaki arak, dia tak kenal kaki teh tarik, dia tak kenal, dia balun semua sekali. Sebab itu Allah kata An-Nas, wahai manusia, bertakwalah kamu pada Tuhan kamu, takutlah kamu pada Tuhan kamu. Maka dalam keadaan musibah masa inilah tuan-tuan, apa orang cakap, apa yang kita cakap orang akan ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sadaqallahul azim. Kita mulakan dengan membaca sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesembuhan, melindungi kita daripada sesuatu mudarat seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Mudah-mudahan itulah zikir yang kita baca tiap-tiap kali kita keluar daripada rumah, tiap-tiap kali kita buat sesuatu benda, makan sesuatu benda. Mudah-mudahan apa yang kita buat tidak memberi mudarat kepada kita. Baik, kita sambung. Kita lihat hadis yang ke-206. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsuma kunta." Rawahu At-Tabrani. Seafdal iman itu ialah bahawa mengetahui engkau bahawasanya Allah Ta'ala itu beserta dengan engkau di mana-mana juga adanya engkau. Itu nombor satu hadis yang kita baca malam ni. Iman yang paling utama ialah orang yang meyakini bahawa, yang beriktikad bahawa dia duduk di mana pun Allah dengan dia. Sebab ada orang yang jadi baik ni bila duduk dalam masjid jadi baik, bila datang bulan Ramadan jadi baik, bila duduk di Mekah jadi baik, balik rumah jadi jahat pula. Okey, buat umrah jadi baik. Baik sungguh buat umrah ni. Bertelekung siang malam di Mekah. Padahal jantan. Balik ke Malaysia pakai seksi pula. Terus datang penyakit. Langsung orang tak boleh pergi umrah. Tak pernah faham, tak faham sudah tak.
Allah bukan duduk di Mekah, Allah bukan duduk di Madinah agak. Allah ada di mana-mana saja kita berada, di situlah adanya Allah Ta'ala. Kata dia, annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Di mana kamu berada, di situlah Allah ada. Dia duduk tengok kita, dia duduk catat kita semua. Maka kalau orang ni faham Allah cuma ada di situ, Allah cuma ada di situ, jadi macam agama lain. Menengok agama lain, Tuhan dia kat pokok, jumpa pokok sembah, tak ada pokok tak sembah. Ada hak sembah tiang sebab faham dia Tuhan dia duduk di tiang. Ada yang sembah gua, naik atas gua sebab dia faham Tuhan dia duduk tidur dalam gua, duduk terlentang tidur lepak sandar sebelah ni. Tak ada Tuhan, tak ada gua, tak ada sembahyang. Sebab tu Allah ni dia tak bertempat. Mana saja hang dak sembahyanglah. Kan nak tunggu ada pokok, nak tunggu ada batu, nak tunggu ada busut. Maka jadilah kamu ni orang yang baik di mana saja kita berada, sebab Allah ada di situ. Jangan hanya bila timpa masalah baru cari Tuhan. Masa tengah buat maksiat Tuhan tak ada, masa tengah buat jahat tak apa, Tuhan tak ada. Bila mari musibah baru cari Tuhan. Tapi tak apa juga bila datang musibah cari Tuhan tu bagus lagi lah. Masalah dia dah ditimpa musibah pun tak cari Tuhan ni, lagi masalah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bertakwa ni siapa? Orang yang apabila datang kepada dia musibah, terkena dengan dia musibah, maka dia akan berkata, daripada Allah kita datang, kepada Allah lah kita kembali. Bukan maknanya ayat ni cerita pada orang mati. Ayat dengar cerita Pak Mat Tempe mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu satu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata siapa yang ditimpa musibah, dia akan cakap daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Bukan maknanya kita hanya kembali ni masa kita mati, nak tunggu mati baru nak kembali. Tak. Maksudnya ialah bila kamu ni ditimpa musibah, kamu baliklah pada Allah, sebab kita ni datang daripada Allah. Allah yang jadikan kita. Baliklah pada pemilik kita, baliklah pencipta kita, baliklah kepada yang membuat kita. Itu maknanya raji'un. Sebab tu kita sebut wa raja'na ila Allah, aku balik pada Tuhan, balik kepada Allah. Bila balik kepada Allah, apa maksudnya? Taubat. Taubat, stop maksiat, stop kejahatan. Tengok dia dah mati, hang bila lagi nak stop? Tengok ni sakit, bila lagi nak stop jahat? Tengok ni ramai orang mati ni, bila nak tutup kelab malam? Yang tutup masjid, kelab malam tak tutup, disko tak tutup. Bila nak taubat? Orang suruh taubat, mengajak orang taubat. Lepas kita semayang taubat. Lepas semayang Jumaat, kita semayang taubat. Kita semayang hajat, minta Allah angkat penyakit ni. Itu yang paling bagus. Tapi sekurang-kurangnya kita taubat. Allah Ta'ala sebut benda ni dalam surah Nuh ayat 10. Faqul tastaghfiru, kata Allah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Cakaplah, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Bila kamu balik pada Allah, bila kamu minta ampun kepada Allah, bila kamu taubat kepada Allah, bila kamu istighfar kepada Allah, apa kamu dapat? Ayat 11 Allah Ta'ala sebut kepada kita, yursilis sama alaikum midrara. Akan diturunkan daripada langit angin, akan diturunkan daripada langit
hujan yang mencurah-curah. Allah kata akibat daripada kamu bertaubat, aku turunkan hujan. Kita ada hujan kemarau apa lama itu. Masjid-masjid di Pulau Pinang ni buat sembahyang hajat, minta hujan, istisqa, taubat pada Allah. Itu cara dia. Itulah betul. Bukannya suruh pergi buat benda-benda lain. Allah kata pergi buat taubat, istighfar. 1000 kali sehari istighfar. Orang datang kepada Hasan Al-Basri, dia kata, "Tuan, saya ni ada masalah." Istighfar. "Tuan, saya ada masalah, anak saya macam ni." Istighfar. "Tuan, saya ni bisnes tak." Istighfar. Lah sekali orang kata dekat dia, "Tuan." Semua orang datang pada Tuan, Tuan semua cakap istighfar, istighfar. Lalu dibacakan ayat yang saya sebutkan tadi, surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Allah Ta'ala yang suruh kamu istighfar. Dan lepas kamu istighfar, apa yang Allah Ta'ala bagi? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bila kamu istighfar banyak-banyak, apa yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu? Wa yumdidukum rabb bi amwalin. Allah Ta'ala bagi kepada kamu harta. Allah Ta'ala bagi kepada kamu wabanin, anak laki-laki. Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu kebun-kebun yang bagus. Dan Allah Ta'ala akan mengairi sungai-sungai kamu. Diberinya kepada kamu akan sungai-sungai. Tuan-tuan, di sini kekuatan istighfar. Hujan dilambangkan sebagai satu bentuk rezeki. Hujan dilambangkan sebagai satu bentuk membuang penyakit, membuang musibah. Sebab tu bila orang yang susah, bila datang hujan, bila kemarau, bila datang hujan dia seronok. Binatang kalau tak ada hujan dia susah hati. Bila datang hujan, semua binatang seronok, pokok pun seronok. Gambaran dia, hujan ni seolah-olah menyelesaikan banyak masalah. Maka di sini kita lihat tuan-tuan, kekuatan daripada istighfar. Kita ajak kepada seluruh rakyat istighfar. Yang mana pondan gatai nak jadi perempuan tu istighfar. Jumpa dia, tangkap dia, boh nak lokak semalam 2, boh kaunseling, suruh taubat. Hang punya paksai turun bala ni. Cakap pada orang kafir tu, taubat, jangan duk gatai makan babi segala benda nak makan. Masa ni lah. Masa ni nak cakap kat mereka, hampa duk makan arak ni, langgar orang merata ceruk ni, stop arak, tutup segala kelab malam, disco dut apa semua tutup. Pramugari hak duk pakai seksi atas kapal terbang ni tutup aurat. Lah ni orang tak naik dah kapal terbang, hampa nak buka apa hari. Masa ni lah tuan-tuan balik kepada Allah. Tengah Allah timpa musibah ni. Kalau tengah seronok, siapa nak balik pada Tuhan? Kalau tengah seronok, tengah lazat, tengah mewah, berapa ramai yang nak balik pada Allah? Ni tengah sakit ni lah tuan-tuan, pakat dia baca Yasin sekarang ni. Tapi sayang, yang baca Yasin hak sakit, dengan keluarga hak sakit. Selagi hak tak kena tu, lagi tu tak baca Yasin. Berapa ramai sekarang ni tuan-tuan yang sakit ni, keluarga pakat duk sembahyang hajat. Tapi sayang, yang tak kena tak sembahyang hajat pula. Dah sampai masa dia kita gembeling semua. Islam ke tak Islam ke, balik kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu pada Tuhan kamu. Dia tak sebut ya ayyuhallazina amanu. Dia sebut ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Kamu bangsa apa pun kamu manusia. Kamu agama apa pun kamu manusia. Kamu percakapan apa pun kamu manusia. Takut pada Tuhan kamu, Allah. Sebab bila datang musibah ni tuan-tuan, dia tak kenal bangsa, dia tak kenal agama, dia tak kenal orang, dia tak kenal hak sembahyang, dia tak kenal hak kaki karaoke, dia tak kenal kaki arak, dia tak kenal kaki teh tarik, dia tak kenal, dia balun semua sekali. Sebab itu Allah kata nas, an-nas,
wahai manusia, bertakwalah kamu pada Tuhan kamu, takutlah kamu pada Tuhan kamu. Maka dalam keadaan musibah masa inilah tuan-tuan, apa yang kita cakap orang akan ikut. Sungguh takut. Jangan bersalam, elakkan bersalam, elak. Pakat tak bersalam, semua tak kat dada semua. Ikutlah. Ikut. Jangan sembahyang Jumaat nah. Tak sembahyang tuan-tuan, lagi suka kaki tak sembahyang. Yes kata dia. Nampak tak? Sekarang ni dalam keadaan takut ni, semua orang cakap sila pakai topeng muka. Cari merata ceruk. Hari ni keluar dalam Facebook, dia buat topeng muka pada sabut, pelekup sabut tu. Tak lama lagi pergi ambil topeng muka pada baju dalam isteri dia pula, pekup ni. Janji tak kena. Pasal apa? Disuruh pakai topeng, ikut. Jangan bersalam dengan orang, ikut. Elakkan tempat ramai-ramai, ikut. Tak pergi dah. Batalkan segala perhimpunan, batal belaka. Pasal apa? Takut. Jadi kalau kita tambah lagi, bertakwalah kamu kepada Allah, saya rasa semua ikut. Selepas sembahyang zuhur, buat sembahyang hajat dan istighfar 1000 kali, saya rasa semua ikut. Masalah dia kita tak cakap. Allah dah bagi musibah macam ni pun hang tak balik pada Allah lagi. Payah. Sebab tu dia kata tadi, afdalul iman, seafdal iman tu ialah dia meyakini sungguh-sungguh bahawa Allah ada saja di mana dia berada. Jadi waktu kita sakit ni lah, kita ingat pada Tuhan. Waktu kita sihat, kita ingat pada Tuhan. Waktu orang lain sakit, kita balik pada Tuhan. Bukannya waktu kita dah susah baru nak cari Tuhan. Baik, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, afdalud du'a an tas'ala rabbaka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, fa innaka idza u'tiyatuha fid dunya thumma u'tiyatuha fil akhirah faqad aflahta. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Seafdal doa tadi, seafdal iman, yakni doa pula. Kata dia, antas ala rabbakal afwa, bila kau minta ampun daripada Tuhan kau, wal afiyah, dan kau minta afiatkan bagi kau ni sempurna sihat wal afiat di dunia dan di akhirat. Fa innaka idza u'tiyatuha fid dunya, yang demikian apabila diberi akan dikau kedua-duanya di dunia, summa u'tiyatahuma fil akhirah, dan kau dapat pula kedua-duanya di akhirat, faqad aflahta, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang berbahagia. Allah Ta'ala sebut benda ini tuan-tuan di dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala kata, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya apa yang kamu buat dalam dunia ni akan disempurnakan balasannya di hari kiamat. Maka sesiapa yang tidak dimasukkan ke dalam neraka, sebaliknya dimasukkan ke dalam syurga, maka mereka itulah orang yang berjaya, mereka itulah orang yang beruntung. Allah sebutkan, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, sebaliknya masuk pula dalam syurga, mereka adalah orang beruntung. Maka dalam hadis ni Nabi sebut, kalau engkau nak minta kebaikan, nak minta doa, minta doa. Apa dia? Pertama, al-afwa. Al-afwu, minta ampun. Doa ni kita baca masa bila? Baca masa sembahyang tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni kita duk minta ni. Tu yang Nabi duk ulang dalam bulan Ramadan, duk baca doa ni, al-afu wal afiyah,
minta ampun dan minta selamat. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Sebab ada orang yang selamat di dunia, akhirat tak selamat. Akhirat tak selamat, ini kita tak mau. Di dunia ni tak ada penyakit apa, kaya. Di dunia ni nak apa pun dapat, sampai boleh mengaku Tuhan. Tu nama dia Firaun. Nak apa? Sakit tak pernah, kaya memanjang, senang lenang hidup. Nak apa cakap aja. Tapi akhirat tak afiat, dia tak jadi golongan faz. Sebab tu saya nak kita tuan-tuan tekan dalam diri kita ni, aku nak jadi faz. Fa alif zai, faz. Apa dia? Berjaya. Apa makna berjaya? Tak masuk neraka, aku nak masuk syurga. Siapa yang berjaya macam itu, di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat. Di dunia dia senang, di akhirat dia senang. Di dunia Allah ampunkan, di akhirat Allah ampunkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'tiyatahuma fil akhirah faqad aflahta. Maka kamu ni telah berjaya. Barulah dikira berjaya kalau kita berjaya di akhirat. Sebab itu kalau anak kita tak lulus periksa, lantak lah. Bukan saya suruh anak tuan-tuan tak belajar pula. Tok Saduk susah hati setakat tak berjaya. Berapa ramai orang yang tak boleh cakap bahasa Inggeris berjaya. Orang Jepun pandai cakap orang putih. Kereta dia buat, kamera dia buat, kereta api dia buat, kereta terbang dia buat, elok je. Jam dia buat, kasut dia buat, semua Jepun belakang. Orang putih sepatah haram, tak erti cakap. Jaya je pun. Apa masalah? Sebab dia kata, ustaz, tak erti cakap orang putih tak boleh. Pasal apa tak boleh pula? Berapa banyak orang tak erti cakap orang putih elok tu. Ni orang Cina, Perdana Menteri dia, Presiden dia, tobat lahum tak nak cakap orang putih. Buat kereta api boleh, buat jet boleh, buat terbang boleh, ekonomi dia pegang, dengan Wuhan pun dia dapat. Tu Cina, tak pandai cakap orang putih pun. Tuan-tuan tengok Perancis, berapa ramai orang pandai cakap orang putih di Perancis. Tapi elok jadi negara kuat. Kita jadi Malaysia tak yakin dengan bahasa Melayu. Duk kata bahasa Melayu ni tak ada standard lah, jual persembah boleh bahasa Melayu kata dia. Apa ni? Kejayaan bukan letak, kejayaan letak pada kerajinan kau, usaha kau, izin daripada Allah, jayalah. Yang kedua, kejayaan yang hakiki ialah kejayaan di akhirat. Tak lulus periksa tak apa, berapa ramai tuan-tuan sini yang tak ada periksa apa, tak lulus apa. SPM pun tak ada, apa pun tak ada. Saya macam ni, rumah dah, rumah 2 biji, kereta ada 3 biji, pinggan berbiji-biji pula. Mekah beda 4 kali dah, umrah lah apa semua. Lagi anak semua apa semua dah. SPM apa pun tak ada pun tak. Boleh je hidup pun. Yang kita nak kena jaga ialah satu lagi exam. Exam yang akan kita dapat lepas ni, nama dia exam dalam kubur. Tu ada ujian lisan tu dalam kubur tu. Yang tukang soal tak pernah senyum, bukan boleh bagi rasuah kat dia. Yang tukang soal dalam kubur tu bukan boleh bagi rasuah. Pasal apa? Pasal dia bukan jantan, dia bukan betina. Kalau dia laki-laki, senang kita bagi rasuah kat malaikat. Kalaulah malaikat tu lelaki, boleh tak bagi rasuah? Hantar amoy kat dia. Hantar amoy kat dia, ayam 45 ekor, selesai masalah. Malaikat jangan tanya apa kat pak saya ni, saya dah supply nya. Bagus punya ni amoy ni dari Wuhan ni, cantik punya. Dia bukan makan apa. Malaikat tu dia bukan makan macam kita. Kalaulah malaikat ni makan nasi biryani macam kita tuan-tuan, senang buat kenduri tepi kubur. Malaikat jangan tanya dekat mayat bapak saya tu ni, nasi kami cantiknya, kambing seekor, ayam panggang, ayam golek 2 ekor punya.
Pakat tak suhai malaikat tu. Malaikat bukan berkehendak kepada nasi, dia bukan berkehendak kepada nafsu syahwat. Kerja dia soal, tak dapat mampu. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala tolong kita ni al-afu wal-afiyah di dunia dan di akhirat. Termasuklah selamat daripada segala fitnah yang dipanggil sebagai fitnah kubur. Di dunia ni kita minta selamat daripada fitnah dajjal. Fitnah dunia. Apa dia fitnah dunia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Takut mati. Tu dia penyakit. Penyama dia penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, di akhir zaman umat aku akan ditimpa dengan penyakit wahan. Bukan Wuhan, Wuhan Cina. Wahan, kata Rasulullah. Sahabat tanya, apa dia wahan? Wahan itu ialah cinta dunia dan takut mati. Hari ni takut sungguh tuan-tuan. Takut pada wabak ni lebih takut pada Tuhan. Makan rasuah tak takut, wabak takut. Tak tutup aurat tak takut, selamba rok ya. Tapi dengan ni takut. Tak semayang tak takut. Tapi dengan penyakit takut gila. Sekarang penyakit tu betul kata Nabi, dia main kat kita. Jenis takut mati. Sedangkan Nabi kata di antara orang-orang yang mati syahid, siapa dia? Orang yang ada penyakit taun. Di kampung dia tu, di negeri dia tu ada penyakit taun. Maka pemerintah keluarkan arahan, orang yang dalam negeri tak boleh keluar daripada tempat dia, dan orang daripada tempat lain tak boleh masuk dalam tempat yang ada wabak. Tengok-tengok hak tak boleh pergi mana, duduk dalam tu mati. Mati tu syahid. Takut apa mati syahid? Tapi kita hari ni degil. Pakat duk pergi Korea melancong. Tambah murah dia kata RM76 naik beg terbang. Penuh ke beg terbang. Apa yang degil bangsa kita ni tuan-tuan? Dah tahu dah di Korea tu beratus mati, beribu lagi kena. Dak kita pergi melancong lagi. Sebab tambah murah RM76, mahal ATS kita. Buat hang pi sana, hang balik pi duduk masjid, kena orang masjid, masjid disalahkan pula. Apa ni tuan-tuan? Duk salah pada masjid. Orang yang pergi masjid, jemaah tabligh, silalah bertanggungjawab, marilah. Dah betul, orang tabligh pun kena pergi cek lah. Tapi cek balik pasal apa depa kena? Ni kita tak jaga. Patutnya buat undang-undang balik pada Allah. Maksud balik pada Allah tu apa saya kata tadi? Selesaikan mengikut cara agama. Ada tak cara agama menyelesaikan wabak macam ni? Ada. Apa dia? Tadi dah saya cakap. Yang kena jangan masuk tempat, jangan keluar. Orang luar jangan masuk tempat tu. Mula-mula dulu kita tak ikut cakap agama lah. Mula-mula dulu kena. Kita buka sebebas-bebasnya. Takkan kita nak menghalang mereka mai tempat kita. Sudah entah. Pakat duk mai semua. Sekarang Islam ni tuan-tuan bukan setakat mai sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Islam tu cara hidup. Nak selesai masalah, nak bawa pada jalan yang betul, nak selamat. Tapi kalau kita anggap Islam ni main mati, sekali lagi nak semayang, nak puasa, habis. Islam tu cara hidup kita. Baik, yang ke-208. Afdalus sadaqah an tushbi'a kabidan ja'ian. Seafdal sedekah bahawa engkau kenyangkan perut yang lapar.
Apakah sedekah yang paling afdal? Mengenyangkan orang yang lapar. Dan kalau tuan-tuan tak buat benda ni, tuan-tuan masuk neraka. Kalau tuan-tuan tak sedekah makanan pada orang hak lapar ni, masuk neraka. Ya Ustaz? Ya. Surah Al-Mudaththir. Balik buka. Ayat 42, 43, 44 buka. Ma salakakum fi saqar. Apa sebab engkau orang ni masuk neraka sakar? Ditanya pada orang yang masuk neraka sakar, apa sebab engkau orang masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Kami jawab, mereka jawab, kami dulu waktu hidup dalam dunia kami tak semayang. Waktu kami hidup dalam dunia dulu kami tak semayang. Masuk neraka sakar. Lagi, dan kata dia, walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Lagi, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Waktu kami hidup dalam dunia dulu, kami suka berkumpul, kami suka buat grup, kami suka nyembang benda-benda yang tak betul. Hari ni grup kita bukan setakat menyembang kaki lima masjid, kaki lima kedai kopi dah. Hari ni kita ada grup WhatsApp. Tahu apa ratus grup WhatsApp. Duk nyembang benda tak betul, menyembang benda fitnah, sebab masuk neraka. Duk share pula Ustaz Kazim masuk hospital. Pakat heboh merata cerok pula dah. Kuliah dia tak main, dia duk buat nak mati dah. Reporter sampai, kameraman sampai, duk ambil gambar saya, nak bukti bahawa saya sihat. Yang ketiga, yang keempat, kenapa masuk neraka sakar? Sebab kami dulu ketika hidup dalam dunia, kami tak percaya pada hari kiamat. 4 sebab kenapa masuk neraka sakar. Nombor 1, sebab tak semayang. Nombor 2, baik, sambung balik. Ya. Okey. Tak mana lupa bab kuning, lupa. Sebab masuk neraka. Sebab pertama, sebab tak semayang. Sebab yang kedua, sebab tak bagi makan orang miskin. Sebab yang ketiganya, sebab duk nyembang benda batil. Sebab yang keempat, sebab tak percaya pada hari kiamat. 4 sebab masuk neraka sakar. Balik pada hadis ni, seafdal sedekah ni siapa? Orang yang memberikan kenyang pada orang yang lapar. Hai tuan-tuan, tak lama lagi ramai orang lapar. Tak lama lagi ramai orang lapar. Nama dia apa? Puasa. Tuan-tuan duk bagi orang buka puasa, sedekah tu besar pahala. Tapi Ustaz, masjid ni penuh Ustaz. Tu yang saya tak sedekah. Penuh apa? Tiap-tiap malam penuh dah iftar. Dah penuh belum Haji? Penuh ke belum tiap malam? Penuh dah. Besarlah pahala siapa hak sedekah. Tu yang saya tak sedekah, penuh dah. Takkan penuh kot. Dia baru jambu nasi, kurma. Kurma Ustaz 1 tan orang hantar. Tu dia. Takkan ayat menera tak ada apa? Ayat menera 2 lori Ustaz. Tu dia banyaknya. Tuan-tuan rebut. Yang kedua, apa dia makna orang yang lapar? Orang miskin, orang fakir, orang yang kita sendiri pun tahu dia ni lapar. Duk tunggu pisang hari Jumaat. Dapat kat dia 2 sikat seminggu tahan. Kita tahu dia lapar. Jom kita sedekah pada dia. Tuan-tuan, waktu tengah hari duk tengok satu orang duk makan di kedai. Nampak ni Tok Imam, yang ni Tok Siak ni duk makan depan ni. Di dekat toki kedai, saya bayang Tok Imam, Tok Siak apa semua saya bayang. Kata Nabi, mengenyangkan orang itu adalah sedekah yang paling afdal sekali.
Hadis ketiga. Hadis keempat. Afdalus sadaqah an yata'allamal mar'ul muslim ilman thumma yu'allimahu akhahul muslim, rawahu Ibnu Majah. Itu sedekah harta yang kita baca tadi 208 tadi, sedekah harta. Ada satu lagi jenis sedekah. Apa dia? Afdalus sadaqah an yata'allamal mar'u al muslim ilman. Seafdal sedekah lagi ialah mempelajari seorang Islam akan ilmu, kemudian diajarnya pula akan saudaranya. Ni sedekah nombor 2. Saya start sedekah tadi 8.3 minit. Sekarang 8.35, 8.40. Maknanya 40 minit saya sedekah. Setiap satu perkataan ni satu sedekah. Satu ayat satu sedekah. Rupa-rupanya mengajar orang tu sedekah. Habis tu ustaz, kami yang duk dengar ni tak dapat pahala. Abang balik rumah mengajar dekat isteri, dapat pahala sedekah. Saya dah photostat dah pada abang tu. Pada akak-akak ni saya photostat dah. Tuan-tuan ambil hadis ni, buh dalam Facebook, pi bubuh cerita kat orang pula. Hari ni aku mengaji apa kat sekolah, kat masjid tadi. Tuan-tuan pun dapat pahala sedekah. Dan itulah yang paling afdal sedekah. Jangan duk balik rumah tidur. Besok pula main mengaji pula, duk diam pula, mengajar pun tidak, sebar pun tidak. Main sekat lagi ada pula. Bila nak dapat pahala sedekah? Kita dapat ilmu ni tuan-tuan, kita sebarkan, dapat pahala sedekah. Walaupun kita sebar pada isteri, anak kita, suami kita. Ni yang saya putus tag ni tuan-tuan. Supaya tuan-tuan sebarkanlah pula. Sehari satu hadis sebar jadilah. Di ofis kita, di kelang kita, di tempat kerja kita. Cakap saja. Semalam aku ada mengaji. Nabi sebut sebaik-baik sedekah ialah mengenyangkan orang lapar. Oh ya ke? Tu yang kalau hampa nak sponsor surau sana buka puasa tak ada lagi. 15 malam kosong lagi. Pilah ambil bagi 300 sudahlah. Depa makan nasi lemak ke kurma pun pahala besar dah. Kita dapat pahala sedekah. Sebab kita belajar dan kita mengajar pada orang lain. Maka itu pahala sedekah yang besar. Yang keseterusnya 210. Afdalul ibadah ajran sur'atul qiyami min 'indil marid. Seafdal pahala ziarah, hendaklah bersegera bangun daripada sisi orang sakit. Jangan duduk lama-lama di sisi orang sakit. Itu pahala ziarah pula. Sekarang baru kita tahu. Hak Nabi sebut 1400 dulu, hari ni baru kita tahu. Cuba tuan-tuan tengok hari ni orang cakap apa. Kita akan menghadkan masa lawatan untuk ahli keluarga melawat pesakit di hospital kita lah. Nampak tak sekarang ni? Tak sama ke dengan hadis ni? Dan kita akan mengambil tindakan yang lebih kepada setiap pelawat supaya mereka tidak berkeliaran di luar waktu lawatan. Di hospital hari ni 1400 tahun dulu Nabi cakap. Hari ni baru orang nampak. Sebab tu dulu jaga marah. Pukul 6.30 jaga masuk lawat. Okey, waktu melawat tamat, boleh keluar. Berapa ramai hak maki jaga tu. Amboi orang baru main sat-sat, nampak tak? Ni anak kita. Oh, pakat marah jaga tu. Dicekak ni jaga tu. Nurse marah, dimarah balik pada nurse. Sombong sangat. Gaji dia pun kita bayar. Amboi bila bayar gaji dia? Cukai saya bayar. Oh, marah kat nurse. Lah baru kita tahu. Hang duk lama-lama tu buat saya apa? Nombor 1, saat lagi hang menyusahkan pesakit. Dah lah tanya macam-macam. Saya pergi ziarah kawan saya, doktor belah pipi ni. Doktor toreh pipi ni sebab nak cabut gigi. Ada benda tunggui kat dalam ni.
Doktor cabut gigi tu perempuan, tak kuat gamaknya, tertinggal tunggui, bengkak ni tuan-tuan, doktor belah nanah buat keluar. Tak boleh cakap. Mai kawan ni pula tanya, doktor mana yang buat ni? Buat ramah pula, pergi tanya pula. Takkan apa tak boleh ni. Macam berapa hari yang dia boleh jadi bengkak tu pula. Saya kata dia ni selagi hang pula kepala bengkak lah. Kawan tu nak cakap pun tak boleh, mai duk tulis atas kertas. Nak minta tulis atas kertas bagi ke anak. Tak boleh cakap, kita pula pergi ramah. Sebab tu dia tak boleh pergi melawat lama-lama. Nombor 2, dia menyusahkan orang yang nak jaga. Nurse nak mai tengok, doktor nak mai bagi ubat pun susah. Duk berkeliling daripada kepala katil sampai hujung katil. Duk tidur hak atas, tidur di bawah macam-macam gitu tuan-tuan. Doktor nak tengok pun susah. Yang lagi seronok hak mai tengok tu semua baca laporan doktor macam dia faham. Dia pula duk ambil kertas pula tu, papan zeng duk tengok pula ni. Hang faham tak? Tak tahu, aku letak balik. Ni perangai kita ni. Menyusahkan orang hak nak jaga tu. Yang ketiga tuan-tuan, kadang-kadang menyusahkan keluarga si pesakit. Yang kita nak mandikan dia, yang kita nak tukar lampin, kadang-kadang malu. Dia malu orang nak tukar lampin dia, bau najis dia malu. Kita pula buat bodoh duk tengok situ. Sebab tu kata Nabi, seafdal ziarah sekejap sudah. Yang keempat, jangan dimakan, jangan diminum di rumah orang sakit. Dia duduk atas katil, duduk sakit. Kita pula bagus punya, duduk makan dangai. Lama tak jumpa dangai ni, ngap. Orang muda ni kan tahu dangai, mereka muda-muda, dangai apa pula. Dia duduk jumpa dangai kat kedai mana tak tahu, pergi rumah orang sakit, pergi makan depan orang sakit tu. Telan ni lihat hamba Allah lah. Jadi pipi sekejap sudah. Tanya pada keluarga dia, apa yang boleh saya bantu? Nah, apa yang boleh saya bantu? Jangan pula duk bawa segala ubat pula. Tak selonggok ni. Yang ni makan ni, yang ni makan ni. Jadi Din, semua sekali ni kira 876 tu harga aku lah. Kalau harga jualan banyak je lah, tapi pasal hang bawah aku apa semua ni harga ahli semua ni. Aku tak order pun. Rupanya dia pergi ziarah orang sakit ni sebab nak jual MLM dia punya tuan. Upline, downline segala benda, pergi tolak kat hamba Allah tu. Saya waktu sakit hari tu dekat 5 orang main macam ni. Bawa sekotak. Ni kami dah kira semua dah. Ustaz kena bayar 1,800. Ni kira harga ahli walaupun ustaz tak ahli. Aku tak order ubat ni. Macam-macam jenis manusia tuan-tuan. Rupanya dia nak bagi laku ubat dia pergi ziarah orang sakit. Orang bagi free lah. Sebotel sudah lah. Saya duk minum yang ni, lepas minum tu luka kering lah. Alhamdulillah lah, tak jadilah doktor nak potong kaki ni, cubalah rasa dulu. Rasa elok, kering luka, barulah order lain. Nanti orang lain mai ziarah pula, luka hang kering dah no. Makan benda ni. Dia jual, hampir beli kat dia. Orang yang paling bagus promosi ialah orang sakit. Bila lega pula, dia promosi pula, confirm laku. Tak jadi potong kaki hang. Tak. Awak luka kering elok doktor kata tak payah potong. Hang makan ubat apa? Tahu Din hari tu main ni, titik, 2 titik, 3 titik, minum 1 titik, kering elok lah. Oh, Din mana? Din lah depan masjid tu. Pakat laku pula rumah Din. Paksa hak sakit rekomen. Tapi kalau tuan-tuan bawa ubat sebakui, mat, aku ni kira hang, aku kira adik-beradik mat, semua sekali aku kira dah 1,800 harga ahli mat weh. Agak-agak Din tu promosi pula, apa jangan percaya buruk punya orang sakit pergi jual ubat kat aku pula. Sebab itu bila kita faham hadis ni tuan-tuan, ada adab, ada susila bila kita ziarah orang sakit. Jangan sebut orang mati pada orang sakit. Duk pegang kaki dia, duk urut kaki. Sejuk
Pegang tangan pula. Macam ais batu ni. Pegang tangan kepala pula. Allah. Mat, ingat ada Haji apa? Haji Dolah kan tu. Macam ni kan, 2 minggu lepas tu mati kan. Macam ni tuan. Tak ke hamba Allah tu terkebir-kebir tuan. Pergi sebut orang mati pada orang sakit pula. Tak mau. Baik, yang seterusnya. Afdalul fadail an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfa'a amman zalamaka, rawahu at-Tabrani an Mu'az bin Jabal. Baik, afdalu al-fadail, afdal fadilah, afdal kebaikan. Apa dia? An tasila man qata'ak, hendaklah kamu menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim. Apa dalil? Dalilnya surah An-Nisa ayat 1 juga. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu saling bertanya tentang Allah, dan hendaklah kamu menjaga silaturahim. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka, dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada engkau. Wa tasfa'a amman zalamaka, dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mengampunkan mereka yang menzalimi akan dikau. Ada 3 benda yang paling besar tetapi paling berat nak dibuat. Pertama apa? Sambung silaturahim pada orang yang putuskan silaturahim pada engkau. Ada 2 nah. Satu nama dia mengeratkan silaturahim. Satu lagi menyambung silaturahim. Erat tu apa? Erat macam ni. Erat ni macam tangan saya ni, erat. Dah erat dah. Mengeratkan, genggam terus, tak lepas dah ni. Ni nama dia mengeratkan. Saya ni dengan Abang Haji kita ni, orang Teluk Intan ni, kampung bahagia Teluk Intan. Saya orang Perak, Ipoh, dia orang Teluk Intan. Saya kenal dia, saya tegak dia. Saya mari tadi, dia tegak lagi. Itu bukan sambung silaturahim, itu mengeratkan silaturahim. Sebab apa Ustaz? Sebab saya dengan dia tak bergaduh, saya dengan dia tak tekak. Memang tiap-tiap hari jumpa bagus punya. Jiran sebelah rumah kita semalam hantar bubur jagung, hari ni kita balas bubur kacang. Buat apa tu Kak Leha? Menyambung silaturahim. Bila bergaduhnya? Tak ada gaduh Semalam dia bagi bubur jagung tu, hari ni balas bubur kacang. Itu bukan menyambung, itu mengeratkan. Yang Nabi kata yang besar pahala ni apa? Menyambung silaturahim. Apa makna sambung? Putus. Apa makna sambung? Benda putus. Ni tuan-tuan, kabel ni. Kabel ni putus. Sambung balik. Ambuh gam ke, hang tak kira lah, janji sambung balik. Makna sambung itu ialah apabila dah putus. Aku dengar hang gaduh dengan jiran hang. Malah jenih tahu, telinga koli, payah cakap. Aku sound direct kat dia semakin. Dia balas balik. Dia kata apa hang? Dia kata kat aku, kata aku tak diam, aku balas balik, aku kata balik, kata kat dia. Betul? Dia kata balik kat aku, dia kata. Dia kata apa? Duk kata tak habis-habis. Berapa hari dah tak cakap? 2. Hari ni masuk 3. Mat, Tuhan bagi 3 hari ya boleh tak cakap. 3 hari ni Tuhan bagi excuse. Masuk hari 4 kena baik. Tak pasal Pak saya nak kena baik pula. Dia cari pasal tu.
Dia buang sampah dia depan rumah saya. Kebetulan lori sampah tak mai, busuk tu yang saya marah. Tuhan tak tengok siapa yang punca gaduh. Tuhan tengok siapa yang mula hulurkan tangan. Orang itulah Allah cinta. Orang ni lah yang Allah kata takwa ni, yang menyambung silaturahim. Jadi tuan-tuan, kita ni bila nak pergi haji umrah, satu taman kita minta maaf. Takut tak nampak Kaabah. Habis tu nak puasa Ramadan ni tak nak minta maaf ke? Pak siapa yang hang minta maaf satu taman sebelum pergi haji? Takut haji tak dapat mabrur. Habis tu puasa. Semayang tarawih sebelah. Tapi tak salam. Tak mau lah. Lepas ni kita tak mau. Kita ni bergaduh pasal politik. Ni orang atas dah baik, kita duk gaduh lagi. Kita bukan boleh jangka orang politik ni tuan-tuan. Mereka nak baik ke, mereka nak gaduh, kita kan boleh jangka. Yang kita duk ikut mereka siapa? Habis tu nak ikut siapa ustaz? Kita ikut Nabi. Nabi kata sambung. Tapi mereka ajak jangan sambung. Biar pergi kat mereka. Tak apa, saya ikut mereka. Nabi saya tak ikut. Tak apa, hang tak mau ikut Nabi tak apa. Buka surah Al-Furqan ayat 27, ayat 28. Sebab ada orang yang tak mau ikut Nabi. Nabi kata sambung, jangan gaduh. Tak payah, malah jenis mangkuk ayun ni payah. Habis tu hang nak ikut siapa? Saya ada penasihat saya ada geng saya ada kawan saya ada tok guru saya, baik saya ikut depa. Buka surah Furqan. Masuk dalam neraka. Ahli-ahli neraka ni pakat duk macam ni. Pakat duk gigit. Tangan ni duk masuk dalam gigi. Kalaulah aku tahu macam ni, aku ikut Nabi pun tak apa. Kalau macam ni aku ikut jalan Nabi pun tak apa. Silap betul aku ikut jalan mereka. Mereka pun tak boleh tolong aku. Dalam neraka baru insaf nak buat apa. Sebab tu tuan-tuan, ikut jalan Nabi. Jangan ikut saya. Ikut Nabi. Kalau saya ikut Nabi, tuan-tuan bolehlah ikut saya. Tapi kalau saya tak ikut Nabi, tuan-tuan jangan ikut saya. Sebab orang hari ni dia tengok depan, dia tak tengok hak siapa dia ikut. Duk mengaji dalam Facebook, duk dengar ceramah dalam WhatsApp, duk dengar pahaman dalam WhatsApp, dalam Facebook. Betul juga apa dia cakap. Betul juga apa dia cakap. Kalau tak khusyuk buat apa sembahyang. Betul juga no? Aku mau tak mau sembahyang, tak sembahyang dah. Bila isteri tanya, abang tak sembahyang? Sembahyang apa tak khusyuk? Fawailul lil musallin kata dia. Siapa cakap ni? Anda nampak no? Dia duk kata no? Tapi Nabi sembahyang. Yalah Nabi khusyuk, kita tak khusyuk. Oh pakai tak sembahyang. Tapi ustaz kata khusyuk bukan syarat sah sembahyang. Sah sembahyang bang wala tak khusyuk. Itu ustaz dia makam lain, dia kulit. Sudah entah. Abang hakikat. Besok di hari kiamat tanya balik. Yang hang duk ambil sebagai kawan, yang hang duk ambil sebagai tok guru, yang hang ambil dia ni sebagai ikutan ni, dia tolong tak hang? Dia pun tak erti apa, tak tolong apa dah. Kenapa tak ikut Nabi? Ustaz faham tak? Allah juga cakap fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang semayang dia sahun. Habis itu yang betul-betul apa? Qad aflahal mu'minun. Yang berjayanya ialah orang yang fi salatihim khashi'un. Betul apa masalah? Saya tak khusyuk. Macam mana saya nak semayang? Nanti celaka. Apa kena mengena khusyuk dengan celaka pula? Ayat Quran tu ustaz. Hang salah faham ni. Allah kata berjayalah orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang dia. Allah gunakan perkataan fi solatihim khashi'un. Yang semayang, di dalam semayang. Fi itu maknanya di dalam semayang dia. Dia khusyuk. Orang ni lah bagus.
untung banyak, pahala penuh. Yang satu lagi an salatihim, an bukan fi, an tu di antaranya, padanya, luar daripada semayang. Sebab tu dia guna perkataan sahun, an, satu lagi fi. Fi maknanya hak dalam semayang, waktu hang semayang tu hang khusyuk, itu orang yang berjaya. Okey, kalau tak khusyuk, semayang sah, pahala tak penuh, semayang sah. Kalau tuan-tuan nak khusyuk, kira hebat. Saya baru ni semayang dekat highway, bukan semayang tengah jalan, dekat surau mereka lah. Tuan-tuan faham, tengah jalan pula. Saya semayang maghrib, nak ceramah di Taiping, semayang kat Cekak Jering. Hak duduk semayang sebelah saya tu, tengok handphone pula, buh lah. Aku sepak sekali lagi dia ni kan. Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan khusyuk tak? Tak khusyuk. Habis tu tak sah ke semayang saya? Sah, tapi tak khusyuk. Lepas ni dia nak buat apa pula entah ni. Saat lagi tahiyat dia duk garu, saat lagi dia garu macam ni. Dia ni Allah. Semayang saya ni markah tak banyak sebab dia punya pasal. Tak khusyuk saya. Adakah saya tak payah semayang sebab saya tak khusyuk? Sembahyanglah. Kalau nak kira khusyuk ni tuan-tuan, tak tahu masjid kita ni. Hak tuan-tuan duduk semayang maghrib ni, berapa ramai tak khusyuk. Allahu Akbar. Tengok pula ada tu, ni duk tulis pula ni. Tok imam pula baca ayat kutiba alaikumul qisas pula, panjang pula. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurr bil. Tuan-tuan larat nak tengok bawah. Jenis double chin ni. Lah angkat kepala, tangkap kepala, tengok jadual. Hari Ahad 16 hari bulan 2 Ustaz Cik Mat Teo, pakat duk baca tu, berapa ramai tak khusyuk. Takkan nak kata batal kot. Sebab tu dia kata, yang dikata khusyuk hak di dalam semayang. Cari jalan macam mana nak khusyuk. Makan jaga, pakaian jaga, wangi jaga, bersih jaga, hati jaga, mata jaga, telinga jaga, tumpu betul-betul. Itu nama dia khusyuk. Tapi tengah-tengah semayang ambulans lalu, wi wah, separuh duk cakap. Orang beranak apa? Takkan batal kot. Jangan semayang tak khusyuk, ambulans lalu. Oh, mampulah. Semayang tetap kena buat. Sebab tu tok imam kadang-kadang tak khusyuk. Pasal apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Budak teriak, Mama, mama, mama. Kan Nabi cakap, kalau kita semayang budak teriak, Nabi kata ringkaskan bacaan. Nampak tak? Khusyuk tak tu? Kalau dia khusyuk, dia baca wa basyiril ladzi, tu dia entah. Imam tak baca pendek sikit ah. Oh ya ke? Ada budak teriak ke? Rupa pekak entah lu. Maknanya khusyuk tu bukan syarat wajib, bukan syarat sah. Sebab tu kita ni boleh tahu kalau imam tu batal. Imam tu batal, dia pergi ambil mikrofon, dia pergi bubuh dekat orang belakang pula jadi imam. Jadi khalifah. Dia batal. Tengah-tengah baca Fatihah kentut. Dia sebut nama Haji Mat ganti. Boleh tak? Boleh tak? Haji Mat meh ke depan sikit, kuat sikit lah. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Kalaulah Haji Mat tu khusyuk, oi imam tuan-tuan, apalah sampai bagi alasan tak semayang sebab tak khusyuk.
Yang fawailul lil musallin tu apa? Celakalah bagi orang yang semayang. Yang mana semayang mereka itu cuai di luar sembahyang. Macam mana Ustaz? Macam suami makcik, dia zuhur dia buat, tu asar dia buat lah kan, maghrib dia buat kat ni, dia buat kat pejabat dia, isyak apa semua, apa pukul 11 baru dia balik. Betul? Subuh dia tak buat lah. Alright. Memang dia tak buat kan? Sejak pada dia mula menikah sampai kelar tak buat. Tapi 4 dia buat lah, kira lulus lah, 4/5 lah. Yang ni yang nama dia sahun. Dia nak 5/5. Hang buat 4 sahun. 4 ni buat celaka, sia-sia nama dia. Itu maksud dia. Kalau nak buat bagi penuh. Dah Ustaz faham lah. Saya zuhur asar semua saya buat, maghrib isyak saya buat lah kan. Tapi subuh pun tak buat kan. Tak boleh. Subuh kena buat agak 5. Dah Ustaz faham dah. Kalau kita pergi sekolah pun, kalau 4/5 ni kira cemerlang lah. Kalau 5/5 cemerlang tertinggi Ustaz. Kalau otak ingat ni SPM ke ada cemerlang. Bila semayang, bila Allah kata 5/5. Kalau tidak sahun. Cuai. Tak, saya semayang Ustaz takkan tak kira kot maghrib 3 tu. Betul hang semayang maghrib 3 hang buat, tapi isyak hang tak buat. Tak aci. Maknanya di luar semayang. Sebab itu Allah guna perkataan an. Yang ni yang semayang cuai ni. Dia nak semayang, dia tak semayang, dia tak semayang. Ni nama dia cuai. Semayang Din, semayang. Semalam aku tengok hang tak semayang. Takkan tak fikir semalam kenuri nikah anak aku. Berapa ramai nak layan mereka lagi. Tuhan pun faham lah aku sibuk. Ni nama dia cuai. Apa lagi makna cuai? Semayang maghrib 8.30. Masuk 7.29, 7.30. Maghrib duk tengok drama Mencintaimu. Bukan kahwin terpaksa. Suamiku sotong, isteriku udang. Sampai habis pukul 8 nak tengok drama, tak sembahyang lagi. Mail berita lah pukul 8 nak tengok siapa lah Perdana Menteri ni. Nak tengok pula, duk tunggu 8.30 baru sembahyang isyak. Elok bagi salam sembahyang maghrib, 8.30 baru sembahyang maghrib. Elok kanan bagi salam belah kiri, orang bang isyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk isyak. Ya Allah, betul lah nak kemat dah lah ni. Masa cepat sungguh berjalan. Berjalan apa cepat? Sak-sak tadi aku sembahyang maghrib isyak dah. Ya Allah, betul lah Dajjal nak main. Hang kot Dajjal kot. Orang masuk alat 7.30, hang sembahyang 8.30 maghrib. Hang nak kata Dajjal nak main. Yang ni nama dia sahun. Main-main. Yang benda lain hang dahulukan, benda lain hang cepat. Main semayang hang lambat. Hang ingat Tuhan ni apa? Kalau awal-awal cepat beratok. Saya duduk kat satu hotel tuan-tuan. Turun hotel tu saya nak pergi ceramah pukul 8. 8.30 saya turun. Nak pergi ceramah pukul 9. Pukul 8 saya turun 8.30 tu. Orang beratok di klinik ni sampai ke pintu hotel. Ni pasal apa beratok ramai ni? Klinik buka pukul 9, depa beratok dah. Duk ambil nombor dah. Oi. Mesti doktor ni bagus. Sebab beratok sebelum buka klinik dah beratok dah. Tu belum masuk lagi tuan-tuan beratok pergi ambil nasi kandar. Melengkok-lengkok. Tu dia duduk berjalan. Pasal apa? Kalau lambat tak habis saya awal. Habis tu semayang. Semayang tak apa lambat-lambat. Semayang tak apa Ustaz. Masjid tak ada lah melengkok beratok bagus macam ni. Nasi kandar lem Ustaz. Nampak. Sekarang mana besar? Nasi ke semayang? Kamu besarkan lagi nasi daripada semayang. Sahun nama dia. Itulah makna sahun. Celakalah orang macam tu. Jadi kadang-kadang dia tak faham. Bila tak faham, kita pikuk orang hak tak faham, kita pun rosak sekali.
Di hari kiamat Allah tanya apa? Silap kami tak ikut Nabi. Kalau kami ikut Nabi hari itu, Allah silap betul. Di dunia hang boleh silap, tapi di akhirat kalau hang silap tak ada jalan kembali. Akhirat kalau dah tersilap tak ada jalan kembali. Dunia boleh reverse balik, tapi kalau akhirat tiada jalan kembali. J Mizan tu Haji, tiada lagi jalan kembali. Tak ada, nak balik ke dunia tak boleh. Yang kedua, manusia yang terbaik ni siapa dia? Manusia yang terbaik wa tu'ti man haramaka, orang yang memberi kepada mereka yang tak memberi pada engkau. Orang yang tak suka pada engkau, kau bagi kat dia orang. Kita ni duk bagi pada orang yang kita sayang. Orang hak kita menyampah kita tak bagi. Nabi kata yang terbaik bagi pada orang hak menyampah kat engkau tu. Dan yang ketiga kata Rasulullah, berilah keampunan pada orang yang menzalimi kamu. Tak salah duk jadi macam Damak. Tak salah duk jadi macam Kasim Selamat. Orang dah minta ampun, ampunkan aku Kasim, buka pintu Kasim. Aku dah tua Kasim, ampunkan mak Kasim. Ampunkanlah aku Kasim. Aku hairan. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Bukankah lebih baik kau menjadi haiwan? Alah Kasim. Ni jangan duk tiru perangai Kasim Selamat ni. Nombor 2, jangan duk tiru perangai Damak. Cerita Seri Mersing Nurdin Ahmad. Jenuh Pak Malau pujuk. Aku ada hajat yang besar dengan kau Damak. Sebelum saya menyampaikan hajat orang, lebih baik saya menyampaikan hajat saya dulu Pak Malau. Apa hajat kau Damak? Saya nak balik ke Pahang Pak Malau. Amboi. Sudahlah. Sedangkan Tuhan mengampunkan hamba-hambanya Damak. Itu Tuhan dengan hambanya. Tapi saya dengan Pak Malau lain. Ui kasarnya. Sudahlah Damak, perkara yang lepas jangan lagi diulang kaji Damak. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Omoi susahnya. Kajang Pak Malau, kajang melipat. Siap dengan mulut duk jebek-jebek lagi kan. Dah orang tua tu minta maaf, maaflah. Ni dak. Saya ni jahat membina membelah polong, melarikan anak saudara orang. Saya nak balik ke Pahang. Sudahlah Damak oi. Ustaz faham tak? Apa? Tu cerita ya. Cerita pun ada tak betul? Ada. Saya cakap terang-terang Ustaz, saya tak pi rumah dia. Taubatlah home tak pi. Jenis mangkuk ayun tu buat apa pi? Mangkap punya orang. Saya cakap terang Ustaz, salam mesti tak menjawab lah. Ini kaki amboi, sudahlah dia minta maaf. Dia minta maaf sudah. Saya turun daripada mimbar baca khutbah. Datang satu orang, peluk saya. Ustaz nak minta maaf. Oh ya ke? Saya tak tanya pasal apa. Saya tak tanya. Dia bagi tahu. Dulu saya suka kata kat ustaz, saya kutuk ustaz kau punya. Bodoh lah apa semua, saya minta maaf dunia akhirat. Oh ya ke? Dah. Tak ada pula dia, ustaz saya datang minta maaf ni. Cakap, hang kata apa kat aku? Hang buat apa? Saya tak tanya entah. Sebab ada orang dia minta maaf tapi dia tak boleh nak habaq apa benda. Dan kita pula duk tanya, hang buat apa kat aku? Kalau hang habaq baru aku maafkan. Habaq langsung tak maaf. Aku ngorak bini hang, tobatlah hom tak. Jadi sebab tu kalau orang dah main minta maaf, tutup buku cerita, sudah. Baik kita tengok yang ni last kali ni, doa ni, tuan-tuan. Jadi tadi ada, saya dalam kereta, dia ada satu perempuan duk telefon saya, dia kata dia duk demam dah seminggu dah, dada pedih lah apa. Tapi jumpa doktor lah. Jadi kita ada ayat, ambil ayat ni, baca doa ni. Okey, untuk orang yang demam, yang sekarang ni dada duk rasa pedih, nafas pun tak pun nak seronok, sesemua pun duk terbit lah. Baca doa ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azim min syarri kulli irqin na'arin wa min syarri harrin nar.
Itu doa dia. Okey, mudah-mudahan kita amalkan selalu. Pertama, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang kedua, doa ni. Dan yang ketiganya tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tak sedap badan, takut jadi macam-macam, tadahlah air hujan, mandilah air hujan. Allah Ta'ala sebut air hujan ni adalah ubat. Baca doa-doa dia. Doa dia apa Ustaz? Bulan depan lah saya ajak tuan-tuan. Doa bagaimana nak mandi air hujan, rendam dengan air hujan. Saya ambil air hujan, bubuh dalam peti ais, jadikan dia ais batu. Ais batu daripada air hujan. Dan saya letakkan dia pukul 5 pagi, bagi dia cayak. Saat lagi saya nak sembahyang subuh, saya mandi guna ais batu yang dibuat daripada air hujan. Memang sejuk, tapi badan jadi sedap, jadi sihat, jadi elok sangat. Dua benda, mandi air hujan dan rendam kaki dengan air hujan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.